Seterusnya, muka surat 12. Okey. Sempat habis ni. InsyaAllah. Saya baca sikit-sikit lah. Sekiranya tidak ada pakaian, hanya ada pakaian bernajis atau berada dalam penjara dan najis merata-rata di lantai, sedangkan dia ada selai kain untuk dibuat sejadah, haruslah ia solat dalam keadaan berbogel dan tidak perlu diulang kembali solatnya itu. Boleh, tak ada masalah. Tak ada kain. Sekiranya ada orang hendak memberi pakaian menutup aurat secara percuma, tidak wajib menerimanya kerana mengelakkan daripada ungkitan suatu masa nanti. Kita tak ada baju, tiba-tiba orang bagi, ambillah percuma. Tak wajib kita terima. Untuk kita, boleh kita semayang bogel gitu pun tak apa. Pasal apa? Pasal untuk mengelakkan ungkitan suatu masa nanti. Kadang-kadang dia mengungkit. Masa itu kita pinjam kain, minta dia bagi kain kat kita. Tiba-tiba kita dah jadi orang besar dan sebagainya, dia minta projek dengan kita. Elah, tak bagi projek kat aku. Dulu semayang bogel tu, aku bagi kain. Jadi takut begitu. Kemudian habis bab aurat ni, yang lebih lagi tuan-tuan semua boleh baca sendiri, senang saja. Itu mudah je. Kemudian perkara yang keempat, tuan-tuan, masuk waktu. Masuk waktu pun tidak payah sangat, tuan-tuan semua mudah saja, tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Pasal sekarang ni kita masuk waktu, kita tak adalah tengok matahari, tengok jam je. Tengok jam masuk, kira masuk lah. Tak, matahari, tetapi kena belajar jugalah ilmu matahari, nak tengok waktu. Itu mungkin kita perlu bahaskan di satu tempat yang sesuai lah. Di sini cukup sekadar kita tahu waktu dia yang telah ditetapkan, tak ada masalah. Kita ada jam dan sebagainya. Kerana ini kita khusus intensif. Baik. Jadi waktu dia zuhur macam mana kalau bayang-bayangnya, dia berdasarkan matahari. Itu jelas, banyak disebut dalam kitab fiqh. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat, yakni Kaabah. Wajib menghadap kiblat mengikut mazhab Syafi'i. Orang yang solat berdiri dan duduk wajib menghadap kiblat dengan dada. Kalau sembahyang berdiri ataupun sembahyang duduk, wajib hadap kiblat tu dengan dada. Pasal itu cara kita nak bagi salam ni, tuan-tuan semua, kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Jangan Assalamualaikum warahmatullah. Dua salah. Pertama, makruh bagi bagi salam tu belum gerak tu belum lagi selesai kum. Patutnya Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua, bila dia dah bagi awal gitu, itu yang ulama tak bagi awal tu, dia gerak pula tak ikut yang ulama cakap. Ulama kata bergerak pipi sehingga pipi kita kelihatan, pipi kita kelihatan oleh orang belakang. Orang belakang nampak pipi kita. Mana Assalamualaikum warahmatullah, orang belakang nampak pipi kita. Jadi dia silap faham baca sehingga kelihatan pipi orang belakang. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Satu. Yang kedua, batas semayang dia. Pasal dada dia dah bergerak daripada kiblat sebelum habis semayang. Assalamualaikum. Kum tu baru habis, salam. Kan dah sebut tadi, bacaan rukun salam. Assalamualaikum. Kum tu, okey, habis keluar semayang tu. Warahmatullah itu sunat. Salam kedua pun sunat. Jadi dia bagi Assalamualaikum. Dah paling pusing dah dada dah. Batas semayang. Pasal menghadap tu kena sampai akhir semayang. Assalamualaikum warahmatullah. Takdir kata dia terlebih pun silap faham tadi pun tak apa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mana pipi orang ni? Dia cari pipi member. Okey, jelas menghadap kiblat. Orang yang solat mengiring wajib menghadap kiblat dengan muka dan dada. Kalau dia semayang mengiring gitu, terbaring, mana kiblat dia muka dan dada. Kalau orang yang solat terlentang, kalau terlentang gitu ke belakang, itu wajib menghadap kiblat dengan tapak kaki dan mukanya. Jadi kena letak bantal ke bawah. Bawah kepala tu letak bantal tinggi sikit, muka hadap ke kiblat,
dan tapak kaki itu hadap ke kiblat. Itu kalau semayang terlentang atau terlentang ke belakang itu. Baik. Harus tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Dalam dua keadaan boleh kita tidak menghadap kiblat. Pertama, dalam solat yang ketakutan, itu solat peperangan, syiddatul khauf nama dia. Syiddatul khauf, perang. Ataupun solat sunat dalam kenderaan ketika dalam musafir, sama ada musafir qasar atau tidak. Boleh kita solat sunat tanpa menghadap. Contoh beginilah, kita nak balik kampung hari raya ni, tolak malam, kerana nak mengelakkan jam, kita bertolak tapi tak semayang tarawih. Jadi kita pun duduk di seat sebelah, orang driver, suami bawa kereta, kita duduk sebelah. Ataupun isteri bawa, kita duduk sebelah. Kita ada semayang. Duduk gitu, duduk atas kursi, tak ada apa masalah, boleh semayang sunat. Sunat saja. Semayang fardu tak boleh. Allahu Akbar. Duduk atas kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak menghadap kiblat. Menghadap mana? Kalau Kelantan, menghadap Kelantan lah. Kalau Johor, nak balik ke Johor. Alhamdulillah. Lepas tu habis. Waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Boleh dalam semayang musafir, tapi semayang sunat saja. Bila semayang fardu, kena berhenti dan semayang di bawah. Tak boleh dalam ketika berjalan, tak boleh tak menghadap kiblat. Semayang sunat kerana Allah Ta'ala nak suruh kita perbanyakkan semayang sunat. Tuan-tuan boleh, tak ada masalah. Bawa kereta boleh, tuan-tuan? Bawa kereta. Nak pergi kerja pagi-pagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nak sampai ke Shah Alam ni? Ar-Rahmanir-Rahim. Waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dah longkang dah. Kalau nak semayang tengok keadaan lah kan. Kalau tengah bawa tak payahlah. Kerana mengutamakan keselamatan lebih utama daripada kita semayang sunat tu. Baik. Orang yang tidak mampu menghadap kiblat seperti ditambat, berada atas kapal terbang dan lain-lainnya, hendaklah solat mengikut kemampuannya dan wajib diulangi kembali solatnya apabila sudah mampu. Dalam kapal terbang tu kan kita tak nampak ke arah kiblat, tak tahu. Walaupun dalam setengah-setengah kapal terbang dia ada arah, tunjuk arah. Tetapi kalau mengikut mazhab kita Imam Syafi'i, semayang atas kapal terbang tidak boleh dikira, ghairu mahsub, tak dikira. Pasal apa tuan-tuan semua? Kerana dia tidak istiqrar, tidak bersambung dengan bumi. Syarat dia dalam mazhab kita kena istiqrar, kena sambung dengan bumi. Atas pokok boleh semayang, tapi pokok tu sambung dengan bumi. Kalau kita jadi takdir kata suatu hari nanti Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita seperti Superman, boleh terbang, tak boleh semayang tengah-tengah langit tu. Allah, pasal tak bersambung dengan bumi. Dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan yang terakhir sekali, terakhir kah? Sebelum kita masuk rukun solat, kira yang terakhir sekali, mengetahui rukun-rukun sembahyang dan cara-caranya. Orang yang solat mestilah mengetahui solat yang dilakukannya adalah fardu atau sunat. Kita kena tahu sembahyang yang kita sedang sembahyang sunat ke sembahyang fardu. Tu kena tahu. Kalau orang tanya, Zuhur ni fardu ke sunat? Sunat. Tak sah sembahyang tu. Ada juga dia tak tahu sembahyang apa. Itu teruk benar lah tu. Dia tak pernah datang ke surau, tak pernah mengaji ke apa, tak tahulah. Ataupun macam-macam lah. Tidak sah solat orang yang tidak mengetahui kefarduan solat atau menganggap ia bukan fardu atau ragu-ragu tentang kefarduannya. Dia ragu-ragu. Dia tak rasa sembahyang zuhur tu wajib. Dia tak rasa ataupun dia anggap sembahyang zuhur tu bukan fardu, ataupun dia ragu-ragu. Aku rasa zuhur ni entahlah fardu ke sunat Rasa-rasa sunat kot. Rasa-rasa fardu kot. Sunat kot. Syak. Ada juga gitu ya. Kalau dia gitu,
macam tu keadaan dia, maknanya dia ini tidak sah sembahyang dia walaupun dia sembahyang. Wajib membezakan antara rukun dan sunat-sunat dalam solat. Kita kena tahu hak mana rukun, yang mana sunat. Itu syarat. Pasal tu nak kena faham jelas. Ini rukun, ini sunat. Ini rukun, ini sunat. Kena tahu. Yang kita baca Fatihah, rukun ke sunat? Kena tahu. Kalau kita tak tahu, sekiranya ia beranggapan yang fardu sebagai sunat, maka tidak sah salatnya. Tiba-tiba dia tak tahu, tak ada ilmu. Tiba-tiba dia kata semayang ni baca Fatihah tu sunat. Semayang dia tak sah. Semayang ni rukuk tu sunat. Oh, tak sah. Tetapi kalau sebaliknya macam mana tuan-tuan semua? Sebaliknya, yang sunat itu dianggapnya wajib, sah semayang. Tapi syaratnya dia orang awam, orang baru belajar. Contoh dia ni tak baru belajar, baru nak bertaubat lah kan. Dulu duk main macam-macam lah. Main judi, K-pop dan macam-macam. Jadi dia baru nak bertaubat pada Allah SWT, baru nak belajar semayang. Tiba-tiba dia tak tahu yang mana fardu, mana sunat. Dia pun anggap semua daripada awal sampai salam, semuanya wajib berlaku. Itu sah. Dengan syarat dia adalah orang awam. Kalau dia orang yang dah lama ni, pun ulama kata tak sah. Itu kena belajar betul-betul tu. Pasal itulah antara inisiatif kita pada hari ini, tuan-tuan semua, di samping kita berkumpul ramai-ramai ni, ialah supaya masyarakat kita faham sembahyang. Dan tuan-tuan semua boleh belajar dengan sekejap. Dalam satu hari, tuan-tuan boleh faham apa yang perlu, apa yang nak kita buat. Itulah antara tujuan kita berada di sini hari ini. Supaya tuan-tuan semua, tuan-tuan kena ingat, kalau sembahyang kita tak diterima oleh Allah Ta'ala, sembahyang kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amalan yang lain semua Allah Ta'ala tak terima. Jadi kata, mungkin kita beralasan dengan Allah Ta'ala, saya dah sembahyang. Tapi Allah Ta'ala jawab, aku suruh benda lain, kau buat benda lain. Tak apalah, aku buat juga. Kita buat analogi mudah macam ni tuan-tuan semua. Ada seorang pembantu istana, baru masuk ke istana. Dia nak berkhidmat kepada raja. Tetapi dia tidak melalui ketua. Ketua ni lah ketua khadam istana ni. Pegawai yang besar. Dia tak melalui itu. Tak diajar macam mana nak buat. Kau kalau raja nak tidur, kau letak bantal begini. Kalau raja nak keluar, kasutnya kau letak sini. Dia tak ajar. Jadi dia masuk terus ke dalam istana raja, terus berkhidmat pada raja. Dia pun pergi basuh telefon raja. Ada. Jadi tuan-tuan semua, dia nak harapannya nak berkhidmat pada raja. Tapi adakah raja terima dia? Terima tak tuan-tuan? Tak terima pasal apa? Tak kena dengan kehendak raja. Raja suka makan pulut kuning, dia pergi masak pulut kelabu. Macam mana nak terima? Sama dengan semayang. Kita dah buat, tapi Allah Ta'ala nak macam lain. Kita buat lagu lain. Jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, insya-Allah. Sebelum kita masuk ke muka surat 14, rukun solat, tuan-tuan semua saya buka untuk tuan-tuan tanya soalan. Silakan kalau ada soalan.